Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita masuk kepada bahagian kedua daripada perkongsian ayat 231 surah Al-Baqarah. Ayat yang seperti dipaparkan, kita sampai kepada wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Dan janganlah kamu mengambil. Dia daripada akhadha, maka di sini ittakhadha, bila mana untuk kamu, antum, ramai, dia kata tattakhidhu. Akhadha mengambil. Ittakhadha menjadi mengambil sesuatu. Jadi perkara yang diambil. Kan kita menjadikannya diambil, kan, menjadikannya diambil. Dia ada beza yang sedikitlah daripada akhadha dan ittakhadha. Dia daripada akhadha, ambil, ittakhadha terjadilah ataupun menjadilah benda itu diambil. Begitu. Jadi dia sedikit perbezaannya. Jadi apa yang dilarang di sini? La tattakhidhu, janganlah kamu menjadikan ayat Allah. Janganlah kamu mengambil ayat-ayat Allah. Bila mana dikatakan mengambil ayat Allah ini, maksudnya apa? Mengambil ayat huzwa dengan dengan tidak berlaku secara sungguh-sungguh. Maknanya dengan bermain-main. Janganlah menjadikan ayat Allah ini, janganlah kamu mengambil ayat Allah ini gurauan. Janganlah kamu mengambil ayat Allah ini satu permainan, huzwa. Itu maksud huzwa. Jadi ayatillah, ayat adalah jamak daripada ayatun. Ayatun, ayat. Ayatun, ayat. Itu adalah jamak dia. Tattakhidhu, kita dah cerita tadi, dia untuk dhamir dia ialah dhamir antum, juga merujuk kepada seruan kepada orang yang beriman. Antum, kamu orang yang beriman. La di sini adalah la nahyah yang bermaksud jangan. Dan janganlah kamu mengambil ayat Allah gurauan, permainan. Maknanya tidak dengan bersungguh. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Okey, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Okey, sebelum kita masuk kepada wadhkuru tu, di sini ada nota kaki di dalam menyebutkan ataupun menceritakan tentang perkara talak ini. Ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, salasatun jidduhunna jidd wa hazluhunna jidd. 3 perkara sungguhnya memang akan bersungguh, memang menjadi satu perkara yang sungguh. Gurauannya akan menjadi perkara yang sungguh. 3 perkara sungguhnya akan ia menjadi sungguh. Gurauannya pun ia akan menjadi sungguh. Apa dia? At-talaq, pertamanya ialah penceraian, wan nikah, dan juga pernikahan, wal raj'ah, dan juga rujuk. 3 perkara ini. Jadi itu disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Okey. Jadi itu perkara yang berkaitan dengan penceraian, talak, yang mana kita kena berhati-hati. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kamu. Alaikum. Uzkuru adalah fi'il amar. Daripada uzkur untuk anta. Tapi kalau antum, kamu ramai, uzkuru. Kan? Uzkuru. Kalau anta, uzkur. Antum, uzkuru. Kalau antuma, uzkura. Jadi 2 orang. Uzkura. Okay. Jadi uzkur anta, uzkura antuma,
Uzkuru antum. Itu adalah untuk fi'il amar. Dia punya sedikit tentang tasrif dia. Ingatlah kamu ni'mat Allah alaikum atas kamu. Wama anzala alaikum minal kitab. Dan apa yang diturunkan atas kamu daripada Al-Quran. Kitab ini merujuk pada Al-Quran. Ni'mat Allah tadi, ni'mat Allah itu ialah merujuk kepada apa? Ni'mat Allah. Ni'mat Allah yang paling besar yang Allah telah berikan kepada kita semua. Iman dan Islam. Itu adalah ni'mat Allah yang paling besar. Allah telah pun memberikan kita ni'mat iman dan Islam. Itu adalah ni'mat Allah yang paling besar. Wama anzala alaikum, dan apa yang diturunkan. Anzala maknanya diturunkan. Dia kalau nazala bermaksud turun. Kalau anzala bermaksud turunkan. Apa yang turunkan kepada kamu. Siapa yang menurunkan? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, kita faham daripada ayat ini ialah yang menurunkan ialah Allah, walaupun tidak disebut wama anzalallahu alaikum, tetapi kita faham kerana ia merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal kitab, daripada kitab yang merujuk kepada Al-Quran. Wal hikmah, dan juga daripada hikmah. Ada penafsiran mengatakan bahawa hikmah ini adalah sunnah. Kan? Sunnah dengan pelbagai bentuknya, sama ada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun ikrar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebahagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksudkan dengan hikmah di sini. Ya'idhukum bih. Yang mana perkataan ya'idhukum ialah merujuk kepada kita akan mengambil apa? Kita akan mengambil pengajaran daripada wa'adha ya'idhu wa'adhun. Maknanya mengambil pengajaran darinya. Wa ya'idhukum bih. Kan? Ya'idhukum bih. Pasti yang mengajar ialah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dia mengajarkan kita kitab dan juga al-hikmah. Wattaqullah. Sebelum tu daripada perkataan wa'adha tu, kalau kita nak lihat sedemikian macam ni. Wa'adha ya'idhu, maksudnya memberi ataupun mengajar, memberi pengajaran ataupun mengajar. Wa'adha ya'idhu wa'adhun. Maknanya memberi pengajaran ataupun mengajar. Okey. So yang mengajar kamu, yakni Allah yang mengajar kamu. Okey, dengan yang sedemikian tadi, dengan apa juga daripada Alkitab dan juga Al-Hikmah, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang berikan pengajaran kepada kita semua, orang yang beriman. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Sekali lagi di sini fi'il amar. Ittaqa, yattaqi, ittaqu. Ittaqu maknanya kamu bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, sekali lagi fi'il amar juga, ketahuilah, annallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas tiap-tiap sesuatu itu maha mengetahui. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu lakukan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu niatkan. Jika kamu niatkan baik, maka ianya baik di sisi Allah, dan Allah tahu. Jika diniatkan buruk, Allah mengetahui akan niat buruk kamu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang baik untuk kita, diturunkan kepada kita hukum hakam, diturunkan juga kepada kita larangan supaya kita mematuhinya. Hukum hakam supaya kita melakukan suruhan, supaya kita mendirikan suruhan-suruhan tersebut, dan juga larangan-larangan Allah supaya kita menjauhkan apa yang tidak baik untuk kita. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pastinya ia tidak baik untuk kita,
Dan Allah Subhanahu wa taala bikulli syai'in alim, atas tiap-tiap sesuatu itu amat mengetahui. Sedikit perkongsian dari segi hukum, hukum tajwid ayat ini. Wa idza talaqtumun nisa, ada qalqalah di situ. An-nisa ada syiddah, maka dengung sedikit, nun syiddah. Fabalagna ajalahunna, sekali lagi nun syiddah kena dengung. Nun syiddah ni bermaksud nun mati bertemu dengan nun. Jadi kena dengung lah kan. Dia adalah idgham. Fa'amsikuhunna, sekali lagi sama, nun syiddah, nun bersabdu. Bima'rufin awsar, bima'rufin, tanwin bertemu dengan bima'rufin, tanwin bertemu dengan hamzah, dia adalah izhar. Sarrihuhunna, nun syiddah, kena dengung, bima'ruf, habis. Wala tumsikuhunna, nun syiddah sekali lagi, nun syiddah. Diraral lita'tadu, diraral lita'tadu, kan, diraral lita'tadu, kena baca dengan idgham. Kena baca dengan idgham bila gunnah ataupun bi ghairi gunnah. Wa may yaf'al, nun bertemu dengan ya. Wa may yaf'al, nun mati bertemu dengan ya, juga idgham, tapi dia dengan gunnah. Yang ini tadi ra tadi, tanwin tadi, tanwin tadi bertemu dengan lam, maka dia dibaca dengan idgham. Bila gunnah, yang ini nun mati bertemu dengan ya, idgham bi gunnah. Faqad zalama nafsa, faqad zalama nafsa, kena ada qalqalah. Okey, habis. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa man 'iwad, dua harakat. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala ikhfa, anzala, okey, 'alaikum minal kitab, mim mati bertemu dengan mim, idgham mithlain, kena baca dengan dengung. Idgham baca dengan muat, idgham mithlain kata. Ya'idzukum bih, mim mati bertemu dengan ba, pun dibaca dengan sedikit dengung. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Nun syiddah kena baca dengan dengung, kemudian tanwin bertemu dengan ain adalah izhar halqi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sampai kita bertemu lagi insya-Allah di dalam perkongsian yang seterusnya. Aqulu qawli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.